Betul Anet. Okey, betul Anet. Okey, Tun Zainal Abidin. Okey, iaitu kita boleh tambah Tun Zainal Abidin ni iaitu bendahara Johor. Okey, daripada keturunan bendahara Johor. Kemudian satu lagi iaitu kalau kita boleh relatekan iaitu Selangor ni pula datang daripada keturunan Raja Lumur iaitu Daeng Celak. Okey, Daeng Celak ni adalah iaitu yang di Pertuan. Yang di Pertuan negeri Johor. Negeri Johor. Yang di Pertuan Johor. Jadi inilah menyebabkan inilah orang-orang yang telah membuka Selangor dan juga Terengganu. Selangor anak Daeng Celak Anak Daeng Celak iaitu bernama Raja Lumur. Raja Lumur. So, satu lagi relation yang kamu kena ingat iaitu di antara Melaka dengan Johor. Okey, sebenarnya Johor juga berasal daripada Melaka. You see? Okey, iaitu anak kepada siapa? Anak kepada Sultan Mahmud Shah iaitu Raja Ali. So, Raja Ali ini sebenarnya yang mengguna gelaran Sultan Alauddin. Sultan Alauddin Riayat Shah. Riayat Shah 1. Macam tu. Ya, jadi itu kaitan dia. Nampak tak? Kalau kamu nak ingat, ini cara dia. Raja Muzaffar ni anak Sultan Mahmud juga. Raja Muhammad ni anak Sultan Mansur Shah yang buka Pahang, yang buka Perak. Kemudian yang Terengganu bendahara Johor iaitu Tun Zainal Abidin, anak kepada Tun Habib Abdul Jamil. Tun Habib Abdul Jalil. Sorry. Dan untuk Selangor yang di Pertuan Johor, okey, iaitu Daeng Celak, anak dia Raja Lumur yang buka Selangor. So this is relation yang kamu kena ingat berkaitan dengan pengasasan Kesultanan Perak, Pahang, Terengganu dan Selangor. So adakah kamu dapat the big picture of this? Okay. Kamu dapat tak the big picture of this dia punya keturunan dia? Dapat Sultan yang nama dia start dari M ni confuse sikit, hampir-hampir sama. Ya. Memang hampir-hampir samalah sebab yang Raja Ali ni anak Sultan Mahmud. Raja Perak ni okey, anak Sultan Mahmud juga. Okey, Raja Muhammad ni ni anak Sultan Mansur. Sultan Mansur lagi awal daripada Sultan Mahmud. Lagi awal daripada Sultan Mahmud. So this is relation yang kamu kena tengok. Oh, ini cara dia sebenarnya. Ini gambaran. So daripada kedua-dua inilah jadinya Perak, Pahang, Terengganu dan Selangor. Okey? Baik. So kita kembali kepada soalan. Soalan ya. Jadi it's okay. Kadang-kadang kamu kata macam cikgu pun boleh lupa. Of course lah. Kan cikgu pun lupa nak hari ni kan. Hari ni pagi tadi ada 2 kelas. Okey. Bukan. Sultan Mansur dia macam ni. Okey, dia macam ni. Anna tak dapat gambaran lagi. Mahmud. Bukan. Sebenarnya begini. Okey. Baik. Okey, kita tahu bahawa Sultan Melaka ada 4 orang yang terkenal iaitu pertama Sultan Muzaffar. Kemudian Sultan Mansur. Kemudian yang ketiga Sultan Alauddin. Dan yang keempat Sultan Mahmud. Okey. Ini ikut turutan dia, ikut turutan. Mula-mula Muzaffar, lepas tu ganti dia Mansur, kemudian ganti dia ialah Alauddin dan yang terakhir ialah Sultan Mahmud. Baik, Sultan Mahmud punya anak, okey, Sultan Mahmud punya anak inilah sebenarnya kalau kita lihat Sultan Mahmud punya anak ini adalah Raja Muzaffar dan satu lagi iaitu Raja Ali. So Raja Ali dengan Raja Muzaffar ni adik-beradik. Sebab sama bapa iaitu Sultan Mahmud. Manakala sebelum itu Sultan Mansur Shah ini okey, anak dia adalah Raja Muhammad. Nampak tak? Okey, nampak tak perbezaannya? Nampak tak perbezaan dia? So, negeri mana yang mula-mula ditabalkan, yang mula-mula ditubuhkan, negeri yang mula-mula ditubuhkan
adalah Pahang dulu. Sebab Sultan Mansur Shah dulu kan. Yang ini. Ini nombor 1. Okey, tak lama lepas itu bila Sultan Mahmud Shah melarikan diri ke Kampar, so wujudnya Kesultanan Johor Riau 2. Daripada situ kemudian Sultan Mahmud pergi ke Kampar, diwujudkan negeri, hantar Raja Muzaffar pergi ke Perak. So ini nombor 3. Okey. Nombor 3. Daripada Kesultanan Johor Riau ini, okey, wujudnya Bendahara Johor dan Tun Zainal Abidin ini okey telah membuka negeri Terengganu. Ini yang keempat. Dan okey, sewaktu okey Daeng Celak ini menjadi yang di-Pertuan Johor, maka pada waktu itulah dihantar seorang bernama Raja Lumu, anak dia, membuka negeri Selangor, iaitu nombor 5. Nampak tak? So kesimpulannya semua negeri ini bermula daripada Melaka. Sekarang boleh faham? Okey. Boleh faham tak? Dapat tak gambaran dia? So cara dia ini yang orang kata apa, yang kamu kena, oh macam ni rupanya susunan dia, apa yang berlaku sebenarnya. Dia kita kata sebagai step by step, satu per satu. Satu per satu ya. Okey, baik. So baik, clear Alright. So kita akan teruskan dengan soalan seterusnya, iaitu soalan yang kelima. Tadi soalan 4 iaitu Bendahara Johor Riau. Dan soalan yang kelima kita serahkan kepada Aiman Ashraf, is it? Soalan nombor 5. Silakan Aiman Ashraf. Bagaimanakah Raja Lumu memperoleh pengiktirafan untuk ditabalkan menjadi Sultan Selangor? Menghadap Sultan Perak. Okey, bagaimanakah Raja Lumu memperoleh pengiktirafan untuk ditabalkan menjadi Sultan Selangor? Raja Lumu ditabalkan menjadi Sultan Selangor kerana bagaimana? Iaitu dengan menghadap Sultan Perak. Bagus kepada Aiman Ashraf. Bagus Aiman. Terima kasih banyak. Okey, itu soalan nombor 5 adalah A. Soalan yang ke-6. Kita teruskan dengan Ainul. Silakan Ainul. Ya, Ainul ada tak Ainul? Ada. Okey Ainul. Di Terengkala, Dewan Pangkuan Diraja dikenal sebagai Ahli Al-Had wa Al-Akad. Okey. Apakah fungsi dewan tersebut? Ya. C. Memilih dan melantik sultan. Okey, iaitu Dewan Pangkuan Diraja. Dikenali sebagai Ahli Al-Had wa Al-Qad. Fungsi dewan ini adalah untuk memilih dan melantik sultan. Maknanya itulah Dewan Pangkuan Diraja, itu fungsi dia. Memilih dan melantik sultan, iaitu melantik sultan daripada siapa? Daripada keturunan raja-raja juga, daripada keturunan sultan tersebut. So nombor 6 adalah C. Terima kasih banyak Ainul. Bagus. Soalan yang ke-7, silakan Alif Daniel. Silakan Alif. Proses pemilihan dan pelantikan sultan di Perak dianggap unik. Apakah keunikan sistem tersebut? C. Mengikut sistem penggiliran. Okey, proses pemilihan dan pelantikan sultan di Perak dianggap unik. Perak ingat Perak kata kunci dia. So apakah keunikan sistem ini? Keunikannya adalah C. Mengikut sistem penggiliran. Betul. Sebab kita dah belajar kan bahawa Perak sahajalah yang amalkan sistem penggiliran. Perak saja. Okey. So jawapan ini betul, 7C. Terima kasih banyak Alif Daniel. Bagus. Okey, soalan yang ke-8 kita berikan kepada 8 kita berikan kepada Anet. Anet. Silakan Anet. Senarai berikut merupakan anggota dalam Dewan Diraja Kesultanan Selangor. Raja Muda, Tengku Laksmana, Tengku Bendahara. Apakah peranan dewan tersebut? A. Menasihati sultan. Okey, kita ada Raja Muda, Tengku Laksmana dan Tengku Bendahara, anggota Dewan Diraja Kesultanan Selangor. Baik, apakah peranan dewan ini? Iaitu untuk menasihati sultan. Jawapannya adalah A. Menasihati sultan. Terima kasih banyak Ainat, memang betul. Okey, sudah tentulah sultan akan dinasihati oleh anak-anaknya seperti Raja Muda, Tengku Laksmana dan juga Tengku Bendahara. Alright. So 8 adalah A dan 9 kita teruskan lagi dengan
Arif Lutfi, silakan Arif Lutfi 9. Senarai berikut merupakan antara adat istiadat yang diamalkan oleh Kesultanan Melayu. Adat keputeraan, adat perkahwinan, istiadat pemakaman. Apakah kepentingan pengamalan adat tersebut? B ya, cikgu. Okey, bagus. Baik. Adat keputeraan, adat perkahwinan, istiadat pemakaman. Ini semua akan membentuk identiti bangsa. Ya, kita ada identiti. Okey, kita ada adat keputeraan, adat kelahiran, adat perkahwinan, kita ada istiadat pemakaman. Itu adalah identiti. So, itu memang jawapan yang betul. Okey, membentuk identiti bangsa. Penting ya. So, nombor 9 adalah B. Terima kasih banyak Arif Lutfi. Dan soalan nombor 10, Arif Johan. Silakan Arif Johan. Karya berikut merupakan antara karya yang masyhur. Ya. Hikayat Pahang, Nisa Melayu dan Kenang-kenangan Selangor. Karya tersebut adalah berkait dengan B, sejarah. Ya, betul, berkaitan dengan sejarah, iaitu Hikayat Pahang, Nisa Melayu dan Kenang-kenangan Selangor. Dan karya-karya ini sebenarnya digunakan untuk apa tahu? Untuk sultan-sultan ataupun anak-anak sultan, okey, belajar sejarah, belajar tentang sejarah negeri tersebut, kemudian baru boleh jadi raja. Maknanya di sini kamu semua memang layak untuk menjadi raja. Sebab dah belajar sejarah. Dah faham sejarah, memang boleh jadi raja. Siapa nak jadi raja? Siapa nak jadi raja kat sini? Okey. Utaya kata sehari. Okey. Baiklah, sehari pun cukuplah Utaya. Daim pun kata nak juga jadi raja. Sehari je lah. Tapi Daim memang ada keturunan raja. So kalau Daim, kalau jadi raja ni jangan malu-malulah. Kan? Bawa-bawa lah kami masuk istana. Mana tahu kan. Kami tak pernah lagi masuk istana kan. Kami ni golongan-golongan marhain je. Okey. Baik. Okey. Baik. So kita lihat soalan struktur. Dan soalan struktur kita mulakan dengan nombor 1 iaitu Faris Hamzah ke Danish Ikhwan? Danish Ikhwan. Silakan Danish Ikhwan. Untuk soalan 1A. Okey, soalan 1A. Warisan Kesultanan Melaka telah diteruskan di negeri-negeri Melayu yang lain di negara kita. Namakan kesultanan yang diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka. Tadi kita dah tengok dia pencarta kan. 2 markah pula tu. Nak jawab mesti tengok markah. Markah ada 2. So bagaimana kita nak jawab? Kita akan ambil daripada ayat soalan itu semula, iaitu kesultanan yang diasaskan. Ini memang cara ni memang kena buat lah iaitu kita boleh ambil kesultanan. Okey, kesultanan yang diasaskan oleh keluarga diraja. Kesultanan Melayu Melaka adalah dia mesti macam tu. Adalah apa? Danish Ikhwan. Mudah aja ni. Danish ada Danish Ikhwan. Ada ke tak ada ni? Suspek juga ke? Danish Ikhwan. Suspek juga. Mau tak mau suspek juga, kita panggil lah 5 kali. Okey, kalau tak reply kita akan remove. Okey, Faris Hamzah, kau tak payah kira. Kau kira laju sangat. Kau kira laju sangat, sian dia. Okey. Baik, biar cikgu kira. Danish Ikhwan. 5, 4, 3, 2, 1 dan jap cikgu. Nasib baik last minute kau tulis jap cikgu. Nasib baik, kalau tidak kau memang jadi suspek lah, kemudian di remove. Nasib baik kau reply. Ya, Danish Ikhwan. Kesultanan yang diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka adalah Kesultanan apa? 2 negeri. Sebut 2 negeri. 2 negeri. Kesultanan Melayu. Memanglah Kesultanan Melayu pandai.
Okay, Kesultanan apa? Kesultanan Melayu apa? Okey, Danish Ikhwan, cepat. Jawapan dah senang dah ni. Soalan pun dah senang. Jawapan pun dah senang. Kan? Takkan tak boleh jawab lagi. Senang-senang, senang-senang, senang-senang. Cepat. Danish. Danish pressure. Oh, dia tak tahu. Aduh, kat buku mana pula ni jawapan. Sudah. Aduh, pressure. Okey. Baik. Mesti Sarawak yang sabar. Okey. Danish Ikhwan. Apa jawapan dia? Okey. Adalah Kesultanan 5, 4, 3, 2, 1 lagi. Ya, 8 lagi. Johor dengan Perak Okey, kesultanan yang diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka adalah okey, sebenarnya kalau ikutkan ada 3. Okey, iaitu Kesultanan Johor, okey, dan juga Kesultanan Perak. Dan sebenarnya satu lagi yang kamu boleh tuliskan iaitu okey, Johor, Perak dan juga Kesultanan Pahang dan Kesultanan Pahang. Ya, sebenarnya. Tapi kalau kamu berikan mana-mana 2 pun dah cukup sebab peruntukan markah ialah 2 sahaja. So ini jawapan dia. Okey, sebab Johor dibuka oleh Raja Ali, keturunan Sultan Mahmud, iaitu keturunan Sultan Melaka. Kemudian Perak, okey, dibuka oleh Raja Muzaffar, okey, juga anak Sultan Mahmud. Tapi jangan lupa bahawa Kesultanan Pahang juga diasaskan oleh Raja Muhammad, anak kepada Sultan Mansur Shah. Jadi mana-mana pun boleh diterima. Okey, terima kasih banyak Danish Ikhwan. Okey, minta maaf terpressure. Okey, baik, yang B. Apakah sumbangan Sultan berikut kepada negerinya? Sultan Abdul Jamil Shah. Silakan Faris Hamzah. Jangan lari. Walaupun kamu letak simbol lari, jangan lari. Ya, apa jawapannya Faris Hamzah? Okey. Sultan Abdul Jamil Shah mengekalkan hubungan harmoni dengan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Sultan Abdul Jamil Shah mengekalkan hubungan harmoni. Hubungan harmoni dengan Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka ataupun Kesultanan Melaka. Okey, boleh tu. Tu boleh. Okey. Bagus. Oh, dengan jawapan yang betul ni kira handsome lah kau. Oh, suka hati kau je. Baik. Otak saya dah tak berfungsi. Okey, berfungsi tu. Baik. Kemudian soalan 1B2, Sultan Zainal Abidin. Ketiga, apa sumbangan dia? So kita serahkan kepada Hana Beg. Ya, Hana Beg. Apa jawapan dia? Boleh Hana Beg. Boleh Hana. Okey, boleh type. Okey, so cikgu type kat sini Sultan Zainal Abidin. Okey, ketiga. Okey, ketiga telah apa? Okey, adalah menubuhkan pasukan polis. Pasukan polis dan membina Istana Maziah. Yes, betul. Terima kasih banyak kepada Hana Beg kerana berjaya menjawab ini, okey, iaitu Sultan Zainal Abidin ketiga menubuhkan pasukan polis dan membina Istana Maziah. Okey, terima kasih banyak kepada Hana. Baik, soalan 1C. Kita teruskan dengan hantu Kak Limah. Ya, hantu Kak Limah. Ya. Mengapa sistem pemerintahan beraja perlu dipertahankan di negara kita? Why? Ini soalan hebat. Sistem pemerintahan beraja perlu dipertahankan di negara kita disebabkan sistem pemerintahan beraja merupakan warisan Kesultanan Melayu Melaka. Selain itu, sistem beraja juga merupakan simbol perpaduan kaum. Sistem ini perlu dikekalkan untuk menjaga ekonomi dan keamanan negara. Jap, siapa nama kamu? Saya Nasri. Kenapa suara kamu macam suara mak kamu ni? Ni Nasri.
Mana ada cikgu? Betul. Betul. Asal Nasrin suara macam ke suara mak kamu ni? Ya cikgu. Okey, baik. Ingat risaulah, risau. Macam nangis je itulah, macam nangis pun ada kan. Okey, okey. Okey, sistem pemerintahan beraja perlu dikekalkan. Perlu dipertahankan. Okey, perlu dipertahankan. Okey, kerana sistem ini adalah warisan warisan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Melayu Melaka kerana dia diwariskan Melaka. Okey, itu dah satu markah. Okey. Boleh bantu cikgu tak Nasrin untuk meneruskannya? Apa lagi Selain itu, sistem beraja juga merupakan simbol perpaduan kaum. Okey, adalah simbol perpaduan kaum. Okey, simbol perpaduan kaum. Okey, seterusnya. Sistem ini perlu dikekalkan untuk menjaga ekonomi dan keamanan negara. Dikekalkan untuk mengekalkan Menjaga. untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara, menjaga keamanan negara. Okey, tak apa. Seterusnya. Itu je. Itu je Nasrin. Okey. Baik. Okey, selain itu sistem ini adalah simbol perpaduan kaum dan sistem ini perlu dikekalkan untuk menjaga keamanan negara. Okey, sistem ini adalah simbol perpaduan kaum serta perlu dikekalkan untuk menjaga keamanan negara. Ini baru 3 markah. Tambah satu lagi tambah satu lagi iaitu sistem ini sistem ini telah terbukti dapat mempertahankan kedaulatan negara. Negara dari ancaman musuh. Ancaman musuh. Ya, betul lah. Sistem terbukti dapat mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman musuh. Yes. So, ini sebab-sebab kenapa sistem pemerintahan beraja perlu dipertahankan. Ingat bila nak jawab perlu berikan 4 poin sebab soalan dia 4 markah. Okey, jadi sebab itu cikgu berikan sistem warisan Kesultanan Melaka 1, simbol perpaduan kaum, kemudian perlu dikekalkan untuk menjaga keamanan negara sebab sistem ini terbukti dapat mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman musuh. 4. Okey. So itu 4 markah. Terima kasih banyak Nasrin. Hantu Kak Limah dah balik rumah belum? Hantu Kak Limah ni dah balik rumah belum? Okey. Kalau dah balik rumah sila baliklah sila. Kalau belum balik sila balik. Okay. Baik. Soalan yang kedua. Kita ada 2A. Tak nak balik. 2A Kharis Akhtar. Silakan Kharis untuk memberikan jawapan. Nyatakan 2 undang-undang bertulis yang berasaskan hukum kanun Melaka. Ya, Haris Akhtar. Undang-undang jenayah. Okey, dan undang-undang urusan jual beli. Okey. Okey, undang-undang jenayah dan undang-undang urusan jual beli. Ini maknanya Haris, kamu tak faham soalan lagi ni. Kamu tak faham soalan. Okey, tengok soalan Hukum kanun Melaka menjadi asas kepada kelahiran. Asas kepada kelahiran undang-undang bertulis negeri-negeri Melayu yang lain. So, nyatakan 2 undang-undang bertulis yang berasaskan hukum kanun Melaka. Maknanya dia bukan tanya pasal hukum kanun Melaka, tak. Dia tanya pasal undang-undang lain yang berasaskan, yang meniru hukum kanun Melaka. Jadi bukan undang-undang jenayah, bukan undang-undang hukum beli, iaitu nama undang-undang di negeri lain. Iaitu undang-undang di negeri Pahang, undang-undang di negeri Johor, undang-undang di negeri Perak. Perasan tak?
kan ada undang-undang kan, dia orang berasaskan hukum kanun Melaka. So apa undang-undang dia? Okey. Iaitu yang pertama, iaitu apa jawapan dia? Hukum kanun Pahang, betul? Betul. Hukum kanun Pahang, dan satu lagi iaitu undang-undang 99 Perak. Jadi inilah dia dua undang-undang bertulis yang berasaskan hukum kanun Melaka. Okey, hukum kanun Pahang di Pahang, undang-undang 99 di Perak. Boleh tak Aris Akhtar, boleh faham Boleh. Okey, bagus. So jangan keliru dengan soalannya, jangan keliru. Right. So kita pergi kepada 2B iaitu Husna Al-Idrus. Husna Al-Idrus, apakah fasal-fasal? Apakah perkara-perkara, fasal tu perkara. Okey, perkara-perkara yang terkandung dalam perkara yang terkandung dalam undang-undang tersebut yang dapat membuktikan warisan hukum kanun Melaka. Maknanya apa isi kandungan undang-undang tersebut yang sama macam warisan hukum kanun Melaka. So, kamu boleh mulakan ayat dengan antara. Okey, antara fasal-fasal. Okey, fasal-fasal yang terkandung. Okey, terkandung dalam undang-undang tersebut. Okey, undang-undang tersebut adalah okey, sambung. Okey, sambung kepada siapa tadi? Husna Al-Idrus. Boleh tak Husna? Boleh tak Husna? Ada tak Husna kat sini? Husna Al-Idrus. Okey, ada tak ada? Kalau tak jawab, kita kena berikan 5 saat untuk reply. Takut ada suspek kat sini. Kita mula dengan 5, 4, 3. Tak. Kita kena guna bahasa yang kita telah pelajari dalam tingkatan 2. Okey. Okey, 5, 4, 3. Kemudian loro. Okey. Sici. Ya. Apa telur pula? Kan? Ni bahasa Jawa lah. Kan? Kau tak tahu kan bahasa Jawa? Telu, bukan telur, telu. Ya. Dia bahasa Jawa. Sici, loro, telu, 4, 5. Lepas tu 6, 7, 8, 9, 10. Dapat. Serius serius. Serius. Lepas tu 11, sici las, loro las, telu las. Kan? Telu las, 4 las, 5 las. Dia ngomong Jawa. Kalau 100. Kalau 100, 100. Kalau 100, 100. Ini. Okey. Aduh, yai. Korang tanya. Okey. Baik. Agak tiba kat situ. Baik. Antara pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah kita kata sebagai fasal urus niaga, perdagangan. Perdagangan dan urusan jual beli. Itu dah 2 sebenarnya. Fasal yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah fasal urus niaga perdagangan dan urusan jual beli. Itu membuktikan bahawa ada warisan daripada hukum kanun Melaka. Okey, selain itu terdapat juga fasal fasal undang-undang jenayah. Jenayah dan perkahwinan. So kalau ada undang-undang jenayah,
ada undang-undang perkahwinan, ada perdagangan dan urusan jual beli, maknanya fasal-fasal terkandung dalam undang-undang ini okey, samalah warisan daripada hukum kanun Melaka. So poin-poin itu sebenarnya memberi kamu 4 markah. Walaupun mungkin kamu kata, cikgu pendeknya 4 markah. Memanglah. Habis undang-undang jenayah 1, perkahwinan 1, urus niaga perdagangan 1, urusan jual beli 1. So 4 lah. Dia macam tu kan. Lagi mudah sebenarnya. Okey, baik. So kita teruskan dengan soalan C. Soalan C siapa Iman ke Irfan Rifki? Irfan Rifki boleh. Irfan Rifki kata boleh ke saya bagi dalam tulisan aja. Okey, bagus. Wow, panjang. Okey, so cikgu akan ambil jawapan kamu dan juga akan pastekan okey dalam okey cikgu pastekan. Okey. Baik, ini jawapan yang telah dibuat oleh Irfan Rifki. Kepentingan undang-undang dalam sesebuah negara. Wush. Okey, kepentingan undang-undang dalam sebuah negara ialah kita harus memastikan suatu undang-undang ditadbir dengan adil dan saksama supaya dapat memberikan hak yang sama rata pada semua rakyat. Okey, selain itu kepentingan undang-undang sebuah negara ialah dapat memastikan negara kita sentiasa dalam keadaan aman dan harmoni. Ini akan mengakibatkan negara dapat menjamin. Okey. Bagus soalan itu. Jawapan ini betul. Cuma Irfan Rifki take note benda ni Okey, apa itu kepentingan? Kepentingan tu ialah faedah, benefit, faedah. So bila kita kata nak cerita pasal kepentingan undang-undang, okey, kita tak boleh buat ayat kita harus memastikan, tak boleh. Sebab ini cerita tentang faedah. Kenapa kita pula? Betul tak? Nampak tak? Okey. Jadi sebenarnya apakah faedah undang-undang? Jadi faedah undang-undang, okey, kita boleh ambil. Tak apa, kita gugurkan. Iaitu kita boleh buat macam ni. Okey, kepentingan undang-undang dalam sebuah negara ialah okey, negara. Kita boleh ambil lagi, kita boleh padam lagi mana yang tak perlu okey, kepentingan undang-undang dalam sebuah negara ialah negara akan ditadbir ataupun dapat ditadbir, dapat ditadbir dengan adil dan saksama. Serta dan saksama, serta, bukan supaya, kita tambah lagi, serta dapat memberikan hak yang sama rata kepada semua rakyat. See? Sebenarnya poin kamu betul, tapi cara persembahan tu salah. Cara persembahan tu salah. Nampak tak? So kepentingan undang-undang dalam sebuah negara ialah okey, faedah dia, faedah undang-undang apa? Negara dapat ditadbir dengan adil dan saksama serta dapat memberikan hak yang sama rata kepada semua rakyat. Situ dah ada 2 markah tu. 2 markah So kita kena tahu bentuk dia. Okey. Poin yang kedua, ayat yang kedua Selain itu, kepentingan undang-undang di sebuah negara ialah bukan kita tapi terus dapat memastikan negara kita sentiasa dalam keadaan aman dan harmoni. Itu poin yang ketiga. Ini akan mengakibatkan undang-undang di sebuah negara dapat menjamin. Sebenarnya tidak. Ini pun ayatnya tak berapa betul, iaitu ini menjadikan ini bukan mengakibatkan ini menyebabkan ini menyebabkan undang-undang sebuah negara itu dapat menjamin kemakmuran dan keselamatan di sesebuah negara. Nak lebih cantik lagi, kita boleh buat penanda wacana yang terakhir, iaitu akhir sekali undang-undang sebuah negara itu dapat menjamin ataupun undang-undang dapat menjamin. Tak perlu sebuah negara dah. Kita dah ulang banyak kali, so kita kurangkan. Undang-undang dapat menjamin kemakmuran dan keselamatan di sesebuah negara. See? Cikgu dah baiki ayat kamu supaya jelas, on point. Kepentingan undang-undang ialah negara dapat ditadbir dengan adil dan saksama serta dapat memberikan hak yang sama rata kepada semua rakyat. Selain itu, kepentingan undang-undang sebuah negara ialah dapat memastikan negara kita sentiasa dalam keadaan aman dan harmoni. Undang-undang dapat menjamin kemakmuran dan keselamatan di negara kita. Cukup 4 markah.
settle. Okay. So this is how kamu perlu jawab dengan baik. Alright, bagus. Kepada Ifan Rifki, bagus Ifan. Okay, cikgu kagum. Cuma of course kita ada perkara-perkara yang kita akan baiki. Okay. Baik, cikgu, saya like, saya takut nanti cikgu panggil nama saya, nanti takut tak dengar. Okey. Baik, tak apa. Okey, untuk makluman. Okey, oleh kerana kita dah 3.40 kan. Okey, 3.40 dah ni. Okey. Cikgu rasa cukup untuk kita buat latihan sampai situ sahaja.